Recording in progress. Okay, continue part 2. Tak adalah boleh tengok MP3 ke, atau kalau ada orang yang print pun boleh print sendiri. Tapi kita cari tak ada orang print pun, okay? Ada orang print? Ada. Alhamdulillah ada juga orang yang print. Ada orang yang masih old school lagi Baguslah, senang nak refer kan. Yang lain tu tengoklah info masing-masing. Tak buat info tengok depan, nak suka hati lah. Tapi teacher nak sebab kita memang tak masuk essay lagi tapi sepatutnya dah prepare satu buku untuk PI lah. So macam sepatutnya ada new words tu dah boleh tulis lah dalam buku. Tak payah nak teacher suruh. And teacher rimas tau kalau bila belajar dengan korang tengok info pasal tak ada menulis tu. Bebas sebenarnya. Tapi nak suruh tu macam dah besar kan, patut dia boleh fikir sendiri mana benda yang kena tulis, mana benda yang kena catat. Unless memang semua boleh masuk. Tak payah nak catat. Boleh lah. Okay. Okay, part 2. Our society. Okay, kalau nak jawab part 2 ni, tips dia yang pertama kena tengok tenses dia. Present tense atau past tense. Kita ada dia kalau kita dekat sini friendship, persahabatan. So macam kita nak cakap pasal fakta. Fakta biasanya present tense. Okay, Farid? Apa perkataan last sebut tadi? Present tense. Okay. Bahagian part tu ni memang sedikit mencabar sedikit mencabar. Padahal begitu dia dalam banyak part dia paling mencabar sebab kalau contoh macam soalan nombor 9. Nombor 9 kalau tengok tu dia bagi pilihan jawapan, kita nak scroll malas. Tengok sini dalam korang punya handphone tu itu. Pilihan jawapan nombor 9 tu dia bagi 4 perkataan yang berbeza. Itu yang cabarannya. Cabaran sebab Izham tak datang. Izham kat rumah Izham. Oh Izham. Dia bagi 4 perkataan berbeza. Untuk level form 5 ni perkataan berbeza tu dia kadang-kadang ada perkataan tu macam membawa maksud yang hampir sama. Tapi kita kena tengok ayat tu. Ayat tu tengok perkataan mana yang sesuai. Dia tak macam pilihan jawapan nombor 11. Nombor 11 tu dia ada singular plural kan? Is, are, have, has. So kita masa tu kita fikir kita tengok subjek dalam cerita tu singular ke plural tu je. Ataupun pilihan jawapan nombor 15. Nombor 15 dia bagi satu verb tapi dalam tenses yang berbeza. Macam nombor pilihan jawapan 15 tu B tu past tense kan? C feels yang ada S tu untuk subjek satu tu banyak. Satu kan singular. D tu feel bila verb dia tak ada S untuk subjek yang plural. Kalau A tu feeling, dia tengok betul-betul kadang-kadang nak guna feeling ni sama ada depan dia atau ada is, are, was, were, atau depan dia ada kata macam for, while, before, after. Banyaklah bila perkara tambah ing. Okay. Itu macam jawapan. Our society to place an emphasis on romantic relationship. Our society, kalau tengok jawapan semua ada S sama our society tu merujuk pada singular, society ada satu je. Okay, jawapan nombor 9 adalah tense. Also tense. Nak dengar tense? Tense lah. Cenderung. Pernah tu ada perkataan cenderung? Pernah tu. Lain juga bahasa Inggeris kan? Tends to place an emphasis on romantic relationship. We think that just finding the right person will make us happy. And answer for number 10 is fulfilled. Okay, fulfilled tu merujuk kepada efek kepada sesuatu lah. Macam dia kata kat sini, kita ni suka satu hubungan yang romantik. Romantik bukanlah macam mesti cinta-cinta muah-muah tau, tak. Sebab dia kata kat sini
kita akan mencari orang yang sesuai untuk buatkan kita gembira and rasa fulfill. Okay, but research shows, research apa? Kajian shows that friends are actually even more important to our psychological welfare. Welfare means kebajikan. Kan, so macam ni lah, macam kalau new words tu, tak tahu lah kalau teacher personally, masa teacher belajar bahasa dulu, kalau ada new words tu teacher sekali. So macam teacher ada my own dictionary. So teacher tahu, teacher bersiap buat tarikh lagi. Tarikh ni dapat new words macam ni, macam tu lah. Tapi teacher pun tak nak paksa, korang salikan ke pulang. Friends bring more happiness into our life than virtually anything else. Virtual means Maya. Maya kan? Maya itu sesuatu yang maksud Maya tak ada, tak hadir. Contoh macam online class tu virtual. Virtual kita tak pakai situ. Friendship number 11. So friendship kat situ kalau kita tengok ada S. So singular ke plural? Plural. Jawapan A dengan D sah salah. Is dengan have sah salah sebab tu untuk singular. Sekarang pilihlah A ke have. Have sebab kat sana mempunyai a huge impact, kesan yang besar on your mental health and happiness. Good friends relieve stress, provide comfort and joy, and number 12 prevent loneliness and isolation. Okay, dia kata kawan yang baik tu boleh melegakan tekanan, memberikan keselesaan dan kegembiraan, dan mengelakkan kesunyian dan kesisihan. Ada tu kesisihan? Isolasi. Isolasi itulah sisih lah. Bila ada kawan baik kita tak rasa tersisih lah maksudnya. Developing close friendships can also have a powerful impact on your physical health. Lack of social connecting may 13. Tu, dia pun mencabar tu sebab ada 4 pilihan jawapan yang berbeza. Jawapannya pose, P-O-S-E. May pose as much of a risk as smoking. So pose kat sini more to affect. Dia memberi kesan. Kau setakat game tu macam beri je untuk orang. Okay, pose as much of as a risk as smoking, drinking too much, or leading a sedentary lifestyle. What's that? Sedentary lifestyle, gaya hidup yang tak sihat. Tak sihat atau tak aktif. So sedentary versus aktif. Dia bukan versus dia. Tapi macam contoh sedentary work contoh sedentary work macam kerja office banyak duduk ke, itu contohnya. Jadi friends are even tied to longevity. What's that? Perenggan kedua, kata terakhir sekali, panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya. Kalau kata-kata orang baik, boleh panjang umur. Percaya? Percaya? Orang tu tak ada cerita hafal je. Ini cerita-cerita kat sini lah. A friend is someone you trust and with. Sebab ada with kat sini tau. With tu preposition. With whom? Yes. Whom ni biasa sebelum dia tu preposition. Preposition macam to, for, tau. With whom you share a deep level of understanding and communication. As friendship works both ways, a friend is also someone you feel. Sebab cerita ni present tense. You tu dia special walaupun satu verb selepas dia tak ada S. You feel comfortable supporting and accepting, and someone with whom you share a bond of trust and loyalty. See, dah ada clue dah dekat baris ketiga tu. Sebab tu part 2 ni walaupun dia mencabar tapi clue dia kadang-kadang kita boleh tengok dekat ayat selepas atau sebelum. Sekarang kat mana Aziz? Sekarang kat mana? 15. Dia? 15. 15 jawapannya apa? D. D.
Okay, the most important quality in a friendship is the way the relationship makes you feel, not how it looks on paper. How? How diverse? Unlike itu apa? Unrelated. Unlike itu unrelated, tak berkaitan. Unlike itu. Matching, dia kan jawapan dia ABCD kan, ABCD, EFGHCI semua orang jawab. Betul Pak, pilihan jawapan kan? Jawapan yang paling tepat adalah how alike you seem on the surface. Okay. Part itu ni, saya daripada mencabar untuk dijawab, mencabar juga untuk diajar. Kadang-kadang, okay, katalah contoh, yang bahasa ni memang honestly dia mencabar sikit. Katalah, korang jumpa soalan, A dengan B ni sama maksudnya. Contoh contoh perkataan macam contoh pernah saja listen versus hear. Atau see versus watch. Ni tengok, dengar. So boleh tak dekat Google buat macam ni, type see versus watch. Nanti dia akan explain apa beza see dengan watch. Apa beza dia? You tengok, watch tu contoh. Apa beza tengok dulu tu? Watch pun tengok juga. Tengok je. Yang mana tengok je? Yang mana just tengok je? See tengok je. Tapi watch tu kita tengok dengan teliti. Sama macam listen dengan hear. Dulu tu dengar. Tapi mana dengar yang lebih teliti? Listen. Okay. The bottom line, if the friendship feels good, it is good. But if a person tries to control you, criticizes you, abuses your generosity, or brings unwanted drama or negative influences into your life, it's time to reevaluate the friendship. Okay, 17A, 18D. Okay, a good friend does not require you to compromise your value, blah blah blah. Okay, selalunya dia baca. Dia kata kalau kawan kurang, tapi seorang kawan yang pernah berhubung. Ada tak kawan yang tak pernah berhubung? Ada tak kawan yang maaf soalan ni. Ada kawan korang pernah tak kena COVID? Ada tak? Saya tak ada kawan. Saya tak ada kawan lagi yang pernah kena COVID. Ada tak? Ke ada kawan saya sekurang-kurangnya saya ada seorang kawan pernah kena COVID. Ada? Ada. Sebab katanya kalau tak ada kawan pernah kena, maknanya korang tak ada kawan. Faham tak? Tak faham? Tak, korang ni sekurang-kurangnya ada seorang kawan pernah kena COVID. Pernah tak? Ada tak sekurang-kurangnya satu? Ada. Kenal kawan lah, kawan. So kawan sekelas ke sekurang-kurangnya satu. Kalau tak ada langsung sebenarnya korang tak ada kawan. So sekarang ni nak tunjukkan sekarang ni yang tak mungkin yang kena yang beri kita kan. Okay. Lepas tapi termasuk termasuk cross contact lah dalam rumah tu. Benda yang kena tu kan. Bukankah hari kan? Kan? Okay, part 4 yang baru jawab minggu ni lah Okay, part 3 tu cabarannya sebab kita nak fahamkan cerita tu macam mana. Okay. Jangan sesekali sambil baca dan sambil jawab soalan. Bila buat homework BI ni, kalau boleh buat tu bersungguh lah. Ada ke buat kerja yang tak bersungguh? Pernah tak buat kerja teacher tak bersungguh? Jangan nanti tak payah mana semangat. Kan, kalau bersungguh kan, tak adalah sampai kurang dari separuh. Siapa yang teacher komen tu, terusnya very bad. Ni kalau dapat very bad second time very bad je kena denda ni sebab soalan ABCD je kan. Senang kan macam tak tahu lah langsung. Asi agaknya. Berbelasah je kan. Cerita ni pasal apa? Pasal apa? Masuk hospital. Siapa yang masuk hospital? Siapa? Siapa nama?
Philip? Philip tu siapa? Nenek siapa? Ada nama cucu? Tak ada. Okey. Part 3 ni kena fahamkan cerita kan, maksudnya every single word tu kena cari maksudnya. Sebab masa latihan ni je yang nak betul-betul tengok maksud. Masa periksa akan ada words yang tak tahu maksud. Kan? Macam bila periksa tu ni tak tahulah, tak tahu maksud. Baca. Tapi walaupun ada beberapa kata yang kita tak tahu maksud masa periksa, tapi kita boleh tahulah juga cerita tu pasal apa sikit-sikit. Taklah macam Dr. D lost lah pasal apa cerita ni, macam banyak sangat. Saya tak tahu maksud. Macam hampir separuh atau semua saya tak tahu maksud. Tu pula kan. Satu kena baca every single word. Tapi kalau latihan memang kita sebenarnya sangat-sangat merayu. Kalau buat latihan tu every single word tu kena cari maksud. Sebab ini je masanya. At least in the future, nak jumpa lah perkataan ni masuk latihan teacher dulu. Lepas tu teacher terangkan balik, teacher cerita balik cerita ni, betul lah perkataan ni. Okay, paragraph Y, in the midst of the COVID-19 pandemic, di tengah-tengah. Tengah-tengah tu kan maksudnya kedudukan, maksudnya di kala lah pandemik ni. Julia, watak pertama. Julia began what was only her second year as a first grade teacher. Tahun kedua sebagai guru first grade in a virtual classroom. What's that? Kelas maya. Dia mengajar online lah kan. Dah masuk tahun kedua. Okay, in the school bla bla bla. Satu tengah hari, a few weeks into the school year, she received a call. Terima satu panggilan daripada watak yang kedua, Cynthia Phillips. Who was having technical difficulties with her granddaughter's tools for online learning. Dia kata dia ada masalah teknikal dengan cucu dia punya pembelajaran online tu. Kata dia. Okay. Coach, cikgu tu immediately knew something was wrong with Philip. Dia rasa ada yang tak kena dengan nenek ni. Nenek lah kan? The two women had spoken numerous times before. Kedua wanita ni dia pernah bercakap beberapa kali sebelum ni. But coach had never heard the grandmother sound quite like this. Kan biasa bila kita biasa WhatsApp dengan orang ke, call dengan orang ke kan. So yang kali ni dia rasa macam je. Her words were so jumbled. What's that? Macam campur bercelaru dia kata. Kata-kata dia. That coach could barely understand. Barely? Hampir-hampir tak faham her. Hampir-hampir tidak lah maksud barely tu. Though she was able to make out that Phillips had fallen 4 times that day. Coach called her principal Charlie Lovelady. Nama watak yang ketiga Charlie Lovelady. Lagi apa ni? Lovelady. Di sini ada kawan teacher. Suami dia nama Levci. Bukan orang Malaysia lah. Nama Levci. Mula dulu tengok nama Facebook dia, dia cerita anak dia nama bos suami. Dia cerita Levci kan. Nama panggilan suami dia tu. Rupanya memang anak dia Anisha tak Levci. So Levci, nama betul. Nama betul lah. Levci ni contohnya lah kan. Who assured her that he would call and check on Philip. Dia nak pergi tengok ni principal bagus betul. Dia pun nak panggil principal. Ya, sebab dia kan tengah tulis online. Just like coach, the lady could barely understand Phillips. He suspected she might be having a stroke. He recognized the sign from when his own father had suffered one. So dia rasa macam stroke kot ni sebab bapak dia pun pernah kena macam tu bapak dia. Itu macam petanda awal stroke lah. Tahu stroke tu kan dia rumus kan. Petanda dia memang kadang orang tu dia akan cakap tak jelas sebab muda tersengit. Sebab tu dia cakap ada beberapa orang macam dia bangun pagi dia rasa macam dia macam sengit lah. Itu petanda awal. So macam bila pergi kena cepat pergi hospital buat treatment, dia boleh baiklah tapi ada treatment dah datang lah. Hospital terus
elok orang boleh, tapi memang tanda-tanda lah untuk stroke tu. So, the lady was able to make out the word kiss and immediately became concerned that Philip's two grandchildren, cucu dia umur 6 dan 8 tahun, were probably home alone with her. She is their primary guardian and scared. So ada dua kanak-kanak masa tu. Sebab dia macam guardian lah. Guardian means penjaga. Okay. The lady asked his office manager to send an ambulance to the grandmother's home. Then the lady called dua orang pula lagi ni. Matthew dengan Walker. Two deans in the school district. Oh, macam dekat lah. Ada dean. Dekan in the school district to tell them what was going on. Both of them dropped everything and drove to the family's home. When they pulled up less than 10 minutes later, the EMTs, emergency management, yang tak tahu, emergency lah, were treating Phillips while the two girls, looking visibly shaken, were outside with a neighbor. Apa tu? Visibly shaken. Visible tu satu yang ketara atau jelas. Shaken? Menggeletar. Gigit, yes. Were outside with a neighbor. The quick response from coach and love lady saved Philip's life. She arrived at the hospital in time. Apa tu in time? Apa is in time dengan on time? In time versus on time. In time tu merujuk kepada sesuatu event atau acara atau peristiwa. Tahu in time. Kalau on time tu sebelum deadline. Sini je deadline. Lepas tu naik. DEAB. Deadline. Oh, deadline. Ni apa? Saya dengar tak? Bunyi sama. Okay, saya terangkan ni dulu. On time ni merujuk kepada sebelum deadline. Contoh, kita bagi setiap kerja tu petang kan. So deadline ni sebenarnya sebelum kelas ni lah. Kelas malam ni patut dah kena hantar. Macam tu deadline. Deadline ni merujuk kepada tarikh yang macam dekat surat khabar tu. Contoh dia tulis Kelang 2 Oktober. Nak tak? Dia baca paper yang depan tu. Itu kita panggil deadline. Kalau baca paper kat depan tu. Okay. So sebenarnya English huruf-huruf ni memang banyak jumpa word-word macam ni. Dia memang akan tanya macam apa ni maknanya apa ni maknanya apa, macam kataan tu hampir sama tapi tak serupa. Faham tak Mai? Apa kataan Nazir sebut tadi? Tak serupa ya? Mana tadi? In time. To get treatment and before chronic damage occur. So dia sampai ke hospital sebenarnya in time. In time merujuk kepada event tu untuk dapatkan rawatan dan sebelum kemusnahan damage, chronic damage, kerosakan yang kronik berlaku. If it wasn't for them, I wouldn't be here. Said Phyllis from her hospital bed about a month after her stroke. Thanks to an extended stay in hospital, she has regained dapat semula most of the movement throughout her body except for one hand and a portion of her mouth, which affects her speech. So sepanjang rawatan ke hospital tu, dia dapat kembalilah kebanyakan dia punya movement tu dah boleh, tapi ada setengah ni. Kata ada satu tangan dengan sebahagian pada mulut yang mempengaruhi dia punya speech, iaitu pertuturan percakapan. I'm proud of the people I work with that they responded so quickly and that it did make a difference for Mrs. Phillips Nichols. I'm so pleased to be part of such a caring community, but the school's crisis response is only one piece of the community's extraordinary effort. What's that extraordinary? Efforts to help Phyllis and her granddaughters. Another family with young children took in the two girls. When
became too much to handle during the day with at-home learning, school administrators contacted the local boys and girls club. So dia kata ada satu keluarga, dia apa? Dia jagalah dua budak tadi tu sebab dia dekat hospital kan. Dah mana parents dia ni ha? Kata tadi primary guardian, macam dia tak ada tu. Kan sebab primary guardian. Dia meninggal ke boleh sebab lain tak cakap. Kan tak cakap. Tapi dia kata bila waktu siang ada banyak benda nak diuruskan sebab kena belajar kat rumah kan. So pihak sekolah, school administrators dia hubungi boys and girls club. Satu club lah sekolah kebajikan ni. Where the girls now spend their days as part of a program to help working parents. They return to the host family at night. So dia cerita macam dekat community tu ada club macam tu lah. Okay. Kat mana sekarang Aziz Fahmi? Kat mana sekarang? At night. Masuk program yang terakhir. Virtual learning has been a challenge across the country, but it's fair to say there is Muskegon High. It has helped the community grow closer. Many teachers there gave their personal phone numbers to students and families in case they needed extra help. Ada. Masa PKP dulu cikgu bagi nombor telefon. Kalau ada bantuan, kalau minta bantuan telefon ya. Kawasan tu tadi dah. Apa atau cikgu siap PM setiap orang. Kerja tak hantar ke? Kerja dah hantar belum? Ada? Tak ada. Teacher lah bukan ke? Ya. Dia nak hantar kerja ni. Ada satu seorang form 2 ni, form 3 lah. Dia nak hantar kerja teacher langsung tak hantar. Dia jawab apa? Esok teacher. Malam ni nak kelas ni. Malam ni nak kelas. Teacher tanya sebelum kelas dia nak hantar kerja. Esok. Teacher tak tahu dia ni bergurau ke kan. Teacher tak rasa dia menjawab lah. Rasa dia ni salah tarik kot kan. Patutnya kena hantar malam ni. Teacher pun jawab, Masya Allah. Betul dia gelap-gelap. 2 minggu langsung tak hantar kerja. Tapi tu pun teacher message dah mak dia. Dia sebenarnya kan dah paling tak suka message mak. Bagi tahu tak siap kerja. Yang paling tak suka tu. Tapi kadang-kadang teacher terpaksa sebab nanti naik lemak. Langsung tak buat kerja. Tapi nanti kan bila mengadu berhenti pula. Sebab ada kes. Bukan dekat mak dia kan. Mak dia kata, saya sebenarnya tak pandai nak ajar anak saya. Tak apalah kalau dia tak buat kerja juga. Bulan lepas saya berhentikan dia. Kata dia, salah ke teacher mengadu anak dia tak siap ni kan? Tapi sekurang-kurangnya kalau memang siapa tak pernah siap kerja lah kan, sekurang-kurangnya sekali mesti teacher message mak. Siapa yang teacher message mak dia tu bertuah lah. Yang tak pernah message mak tak bertuah lah. Malam tak pernah teacher message. Sebaliknya lah tu dalam kurungan bracket. In this case, the exchange was literally life-altering. The outpouring has been very humbling, Coach says, about the recognition the school staff has received for their efforts. But I also know that it's part of the kind of community we are in. We care about each other and we don't just say the words, we follow through. Okay, untuk part 3 ni, teacher tak adalah wajib kan. Macam korang pun tak perlulah nak tahu sebenarnya every single word. Tapi korang kena tahu cerita tu pasal apa. Sebab kau tak tahu pasal apa, masih nak jawab soalan seterusnya walaupun soalan tu ABCD. So katakan 19 hingga 26 kan, berapa tu? Apa soalan? 8. So sekurang-kurangnya lebih pada separuh. Teacher belajar dulu masa masa sekolah dulu. Macam soalan-soalan ni sekurang-kurangnya kita mesti jawab lebih pada separuh untuk lulus. So macam katalah part 1 sampai part 5 kan. Part 1 separuh apa pun lulus. Tapi takkanlah tak ada part pun yang boleh semua betul. Ataupun saya nak cakap sekurang-kurangnya itu kena separuh lebih. Tapi sebenarnya dapat separuh lebih tu, lebih dari separuh, maksudnya 5 lah, 4 atau 5. Tak susah pun. Dia jadi mustahil orang dapat kosong. 0.8. Mustahil. Ni kita cakap pasal latihan Kalau PSA tu, kalau macam susah sangat ke tak mustahil. Tapi mustahil lah dapat kosong. Sebab biasanya kalau PSA tu dia part-part tu, kita kata part 1 sampai part 5, mungkin dalam banyak-banyak part tu ada satu part tu susah, itu part tu susah. Tapi part yang lain tu dia senang. Taklah semua part tu susah. Tahu.
Tapi dia percaya sepanjang 2 tahun BI ni, tuition ke kat sekolah ke katalah nanti perempuan tak nak tuition kan. Banyak buat latihan, banyak buat homework, banyaklah urus tahu. Cuma kalau tuition ni adalah extra latihan kan, banyak lagi urus yang tahu kalau rajin lah. Tapi semua tak bisa lihat, kalau tuition ni memang kena rajin. Kan, kerja tu jadi extra, dia tak boleh alasan sekolah saya banyak homework lah, saya tak sempat lah, saya ada extra class lah. Sebab bila ada tuition sebenarnya kena mengabdikan diri untuk buat kerja. Boleh balik? Boleh? Boleh. Okey. Dah tahu cerita dia pasal apa? Mari kita jawab nombor semua. Sebenarnya kalau kelas malam ni sebab dah kena share dengan sir kan. Kadang ambil lambat kan, sir marah pula. Saya nak ajar lah. Dia patut BI ni kena ada sendiri. BI teacher 1 jam setengah tu kita punya je. Sebenarnya tak berarti kita asing BI dengan Mel. Rimas lah, share dengan sir. Boleh tak? Tadi parents? Tak apa. Kita boleh message semua, PM boleh. Nanti dia cakap, Assalamualaikum Kak. Apa hal dia kata, dia nak asing lah kalau ambil dengan BI. Dia tak suka ambil dengan BI kongsi. Pandai dia macam BI ayat tu lah. Baru sejuk. Wah bagusnya Hani cakap macam tu. Boleh teacher. Okay, nanti from paragraph 1. Sini dah bagi dah jawapan tu dekat mana. Dia kata paragraph 1. Why did Cynthia Phillips call Julia coach? Phillips had technical difficulties with the granddaughter's online learning goals. Okay. 20 from paragraph 2. How did coach know something was wrong with Phillips? A. Phillips words were jumbled. 21 from paragraph 3. What made Lovelady become worried? D. He cared about Phillips' young granddaughter's well-being. Dia mengusyaki itu bukan risauan dia. Kan risauan dia sebab ada cucu. Okay, 21D. 22 from paragraph 4. The phrase visibly shaken can best be replaced with distinctly trembled. Okay, seperti dengan visibly shaken. 23 from paragraph 4. We know that Phillips A could not talk well. 24 from paragraph 5. Where did the girls spend their day at? B. At Boys and Girls Club. Hari siang. Day tu masa siang kat mana? 25 from paragraph 6. Para 6. Which statement best describe the benefit of virtual learning? What's so funny? D. The community becomes close to each other. And last one. From the text, we know that D. Mr. Lovelady is a responsible man. Okay. So untuk part 3 ni, kita ada tengok beberapa soalan yang pernah buat kan dengan form 5 sebelum ni. Kalau petikan tu dia mencabar, banyak words baru, banyak words susah-susah nak fahamkan, soalan dia mudah. Mudah tu maksudnya pilihan jawapan ni kita tak confuse. Kita dah secam, confirm tu. Macam tu. Sebaliknya, kalau petikan tu macam susah nak petikan, kalau senang tu, soalan dia mungkin susah. Tapi apa pun kena fahamkan petikan. Okay, part 4, Malaysian Football Legend. Nak jawab soalan ni macam mana? First sekali baca sampai. Kedua, tengok jawapan, baca jawapan pula. 3, baca soalan sambil jawab. Okay. Pilihan jawapan dia bagi berapa, Aziz? 8. Lepas tu jawapan sebab tu apa? No, hebat. Kerja tak buat pun boleh ingat. Sebab kamu form 3 tu, form 3 dia rajin, form 4 dia malas. Korang kena hati-hati tau. Form 4 ni dia macam peralihan juga macam form 3. Form 3 tu pun dia masalah lain tau. Form 3 batch ni. Form 4 ni dia peralihan macam sebab form 3 nak ke form 4 macam belajar benda baru tau.
Dia ada orang form masa lower 4, form 1 to form 3 dia excellent. Tapi naik form 4 dia macam kurang sikit. Atau sebaliknya masa form 1 to form 4 dia so-so je. Tiba-tiba form 4 banyak minum susu katnya. Dia macam jadi extra tau. So sebab tu tak boleh kata kalau form 1 tu pandai mesti form 4 ni mesti boleh kan. Tak boleh. So korang kena maintain korang punya cara belajar sebelum ni macam mana. Kita nak cakap lah yang main game lah apa semua tu bukan bidang kuasa teacher. Walaupun Mak selalu cakap, tolonglah nasihatkan anak saya tu asyik main game dia, perempuan main game, lelaki main game. Takkan nak suruh buang handphone tu kan? Uninstall ni. Uninstall. Install balik. Okay, kita nak bincang lah sebab korang pun semua dah buat kan? 27. G. 27G. 28. 28. A. 29. F. F. 30. 30. C. C. 31. H. H. 32. B. B. Sebagai ni memang ahli terror lah. Legend ni siapa? Legend, dia kata legend lah, takkan tak tahu. Kan masalah tahu tak tahu, ni kemahiran nak menyambung tu. Okay, boleh ya? Nanti bulan 3 yang asing lah kelas BI dengan BI pula. Lepas tu kalau tak ramai yang tuition, tak belajar fizik kimia bio tak buka. Tak ada fizik kimia bio sampai 15 yang tak ada kelas. Tuition kat bawah. Yang tuition mat BI je. Fizik kimia bio tadi lagi sains saja. Tengoklah, tengok sambutan. Ni siapalah titik ni? No name. Siapa tak ada? Tak ada. Muhammad ada? Akmal.
Okey. So minggu lepas saya dah tunjuk sikit kan graf ni kan. So hari ini kita ulang kaji lagi. Okey. Okey. Yang A tu, bentuk graf tu dia senyum ke dia cebik? Macam mana kau tahu senyum? Sebab kat kuasa 2 ni positif kan. Jadi dia senyum. Yang senyum graf atau kurang. Okey. Yang ni cebik Okey. Senang je. Senang sangat faham tu je. Okey? Faham kan? Baik, kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua ni dia suruh nyatakan julat nilai A. Okey, first. Julat nilai A. Kalau bentuk ni, kalau bentuk senyum, A lebih besar daripada kosong. Maksudnya, depan X tu mestilah positif. Maksudnya sebab itulah A lebih besar daripada kosong. Maksudnya positif. Kalau yang ni, A kurang daripada kosong. Jadi, nilai depan X kuasa 2 dia adalah negatif. Itu je. Kalau dia positif, A tu adalah lebih besar daripada kosong. Kalau dia negatif, A tu adalah kurang daripada kosong. Okey? Nanti korang mula-mula masuk sekolah ni lah korang belajar nanti. Okey? Okey, sekarang nak tentukan titik minimum atau titik maksimum. Okey. Ni, di kat bawah ni. Okey. Kat bucu bawah sekali ni. Ni kat atas. Kat lengkung ni. Kat mana dia berpusing tu. Okey, yang ni. Kalau dia berada di bawah. Okey, kita panggil dia titik minimum. Minimum. Okey. Kalau dia berada di atas, kita panggil dia titik maksimum. Pada X. Okey. Maksimum. Maklumlah dulu saya tak belajar bahasa Melayu. Maksimum pula. Maksum. Tak rekod ni. Tak rekod. Kita rekod tu. Ada tekan. Ada tekan. Kita tengoklah bulan 3 ke bulan 4 ke tengok hasil ke teacher kasih kelas asingkan kelas. Mungkin ada satu kelas petang, satu kelas malam tapi digilir. Mungkin minggu ni malam mat, minggu depan BI saja. Tetapi minggu yang BI tu petang, minggu BI malam, petang tu mat lah. Jadi digilir-gilir. Jadi macam orang Tifau, okeylah dapatlah. Ada kena online, dia tak kena online. Macam tu lah. Mungkinlah kita akan buat nanti. Okay? Alright. Nampak? Sebenarnya senang je korang nak tahu titik minimum, titik maksimum ni. Senang je. Kalau graf dia, X dia, depan X kuasa 2 dia, ni depan X kuasa 2, positif. Lepas tu A lebih besar pada kosong, betul? Titik dia titik minimum. Itu je. Kalau negatif, maksudnya dia bentuk cebik, A kurang pada kosong, titik dia titik maksimum. Sebab yang senyum titik dia kat bawah, minimum lah. Yang cebik titik dia kat atas, maksimum lah. Okey, itu je korang boleh tahu. Okey, boleh? Faham? Slow-slow nak bagi korang faham ni. Okey, nanti korang yang terkejut, nanti masuk sekolah korang sebatas kilat. Belajar. Tiba-tiba habis lah part 1. Okey, jom tengok yang ketiga.
Okey, tentukan nilai titik maksimum dan titik minimum. Nyatakan persamaan paksi simetri pula. Tadi sepatutnya saya ajar kat atas tapi saya nak terus tunjuk. Sebab kalau kau tengok kat atas dia komputer kau apa? Saya tunjuk je lah ya. Semak, kau tengok kau ke semak. Tengok kan? Saya tak tahu mana satu saya nak ajar ni. Jadi saya tengok, baik aku perhatian terus. Ada perhatian tu saya ajar. Ajarlah ni. Okey. Okey, tengok. Nanti recording ni korang simpan lah. Boleh tengok nanti kemudian sebab nanti kan bila buka sekolah bulan 3 nanti apa kan ada buat latihan. Korang nanti salin je. Kan? Use your brain. Okay. Okay, so tengok gambar A. Titik maksimum ke titik minimum? Okay, saya tandakan nanti korang boleh gunakan nanti. Okay, ni kan. Okay. So ni titik minimum. Okay. Alright, kita dulu cari nilai titik tu lagi. Dan kalau korang dia nak cari paksi simetri, ni dan titik ni tengok sini. 4 kan? Okey. Macam mana nak tahu paksi simetri dia? Okey. Boleh jawapan dia X sama dengan 4 tu. Kena tulis X sama dengan 4. Jangan tulis paksi simetri 4, salah. Okey. Okey. Alright. Okey. Kita cuba tengok ini. Okey, saya tanya korang lah. So ni titik apa? Titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey. Alright. So paksi simetri dia, okay, kita buat garis tu, tunjukkan dulu line dia. Kalau antara tengah-tengah antara 2 dengan 4 apa? 3. So paksi simetri X sama dengan 3. Kena tulis X sama dengan 3. Paksi simetri tu tak payah tulis apa? Paksi simetri dot tu tak payah. Tulis X sama dengan 3 tu je jawapannya. Okey. Okey, nampak soalannya macam ni je. Tapi yang senang ni kena betul-betul faham lah sebab ujian pertama nanti korang bulan 5 lepas raya. Okey. Alright. Okey, kita tengok sini dia. Okey, cuba dia tak kat situ jauh berbenar. Okay. Ni lebih kurang tengah-tengah lah Maksudnya kalau tengah-tengah tu koordinat dia berapa? Sebab sini negatif 4. Di sini negatif 2 lah kan tengah-tengah. Okey, alright. Dia biasalah dia susahkan sikit. Dah tadi senang. Kan? Asyik nak senang je. Okey. So sini kosong. Tengok sini 4 kan? Tengah-tengah antara kosong dan 4. Satu pula, right? 2 lah kan? Jadi kalau dia tanya paksi simetri, X sama dengan ni X sama dengan okey. Okey. Okey, kalau yang ni titik apa ni? C ni titik apa? Titik maksimum. Okey. Yang ni titik minimum. Okey. Minimum. Okey. Nampak? Senang kan? Memang senang. Betul saya nak korang ni betul-betul nanti bila saya dah buat korang tinggal nanti bila buat kerja sekolah salin je balik korang belajar sekali lagi. Nampak? Korang mesti nak tengok video kan? So simpan nanti. Nanti saya simpan. Okey. Dah. Okey Right. Memang senang. Okey. Macam biasalah kalau tengok memanglah tak faham. Dia pun tak nak tengok. Okey. Dia yang ni dia nak tunjuk gerak kan. Sebenarnya dia ada
belajar kat internet ni. Kita ni saya cuba Itulah mungkin. Kita cuba tengok boleh buka tak. Yang keluar lain dah lelat ni. Dah punya kerja. Tak, dia ada graf. Sekarang ni problem kat internet lah. So korang boleh tengok dia punya graf tu makin melebar, makin mengecil. Nampak? Kita kecilkan lah. Nampak? Dia kecil sangat. Okey. So ni A dia kecil. A dia kecil. Makin besar A kau tengok. Makin kecil. Kan? Nilai A tu makin besar. A tu yang depan X. Yang depan X tu kan X kuasa 2 tambah ni A ni. A kat situ. Kan tadi saya cakap A ni yang menentukan graf korang ni senyum ataupun cebik. Macam biasa kalau dalam periksa A ni menentukan korang ni gemilang ataupun jahanam. Okey, sama lah, masa dia sama kan? Okey. So nampak? So kalau A ni makin bertambah, graf dia makin pelik. Macam tu apa macam tu? Mula tengah lepas tu dia jadi macam okey. Jelas? Tapi korang tak ada ni aktiviti yang digunakan sebenarnya nampak? Boleh buat. Korang nak buat kat rumah kan? Kalau korang nak. Jadi biasa tunjuk. Okey. Alright. Okay. Baik. Juga baik tak? Sekejap. Tak boleh ke bawah lah. Dia buat Itu saja. Okey. Okay. Kita balik kepada tu. Sama lah. Terbalik ke pun sama juga Nilai A tu makin besar, makin dia mengecil. Okey, nampak? Ni tadi lah yang saya tunjuk ni. Nampak? Sebab tadi kan? Okey. Ini kalau ni nak cerita kalau B. B ni. Tengah-tengah ni. Okey. B ni sebenarnya dia menentukan kedudukan pada paksi X. B. Tapi sebenarnya tak galakkan sangat korang hafal ni. B besar daripada kosong kat sini, B kurang daripada kosong kat sini, B sama dengan kosong kat sini. Tak, saya tak galakkan korang hafal. Tapi saya ada cara lah untuk korang tahu macam mana. Okey, kalau nak hafal boleh. Saya pun tak pasti macam cikgu korang ajar, tapi saya memang tak pernah ajar nak murid saya untuk hafal. Sebab yelah, nampak B daripada kosong, graf ada sebelah kiri paksi Y. Ni kiri. Kan? Kurang daripada kosong kanan pula. Patutnya kalau besar positif mesti kita nak kanan kan? Ni kita susah nak hafal dia sebab dia jadi naik macam kita hafal terbalik. Sebut tak nak korang hafal. Okay. Apa kata kita cuba tengoklah nanti sampai tahap ni pun boleh guna kat dia punya ni Sama juga kita boleh guna ni. Okay, kita tengoklah. Okay. Sebab ini dia dah buat siap-siap, dia tinggal guna ni. Nampak? Ni C, mana B? Oh, kalau okey, tadi B, kalau kau tengok by B tadi, dia bergerak atas ke kiri kanan kan? Oh ni C pula. B tadi atas ni kan. Kita tertinggal kat atas ni. Okay.
tahu sangat. Okey, nampak B. Negatif, dia berada di sebelah sebelah kanan. Sebelah kanan lah. Ni paksi Y, ni paksi Y, ni tengah-tengah. Ni korang anggap ni tengah-tengah. Paksi Y ni dia tengah-tengah lah. Okey. So, kalau kau tengok semakin dia menjadi positif, semakin dia pergi ke kosong, nampak? Tapi kalau dia kat kosong, dia berada dekat kosong. Kalau kau tengok ni, dia berada kat kosong tak? Sebab B dia kosong. Nanti korang akan lebih jelas bila nampak latihan nanti. Okey? Dah, lepas tu bila dia positif dia akan ke kiri. Okey? Alright. So, kalau kita tengok yang C pula, dia atas bawah. Okey, C dia atas bawah. C ni senang dia nak faham. Ini. Si gelap je korang ni. Nampak dah? Tak nampak apalah kau tulis tiba-tiba. Okay, kita tengok C So korang punya buku teks ni online, nak guna online pun dia bagi dah. Senang. Yang nak guna je. Tak tahulah memang kalau kat kelas cikgu tak tunjuk lah kod kan. Sebab tak ada komputer. Okey, ni kosong. So kosong. Nampak? Kalau pos negatif dia kat bawah lah. C senang. Negatif kat bawah, positif kat atas. Senang. Habis cerita. Okey, kalau B dia terbalik. A lebih besar, dia senyum. B kurang, dia tebing. Itu je. Okey? Okey, senang nak ingat kan sebenarnya. Tapi tak apa. Kita tengok oleh teks. Tidak. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Okay, kita pernah sebut masa form 3. Pintasan Y ni, graf dia, ni paksi Y, bersilang dengan paksi Y. Ni kita panggil pintasan Y. Bukan pin, bukan. Pintasan Y. Tetapi, kalau ni paksi X, okay, kalau garis tu bersilang dengan paksi X, kita panggil dia pintasan X. Samalah. Okey, korang kena ingat sepanjang korang form sampai form 5, korang belajar paksi X dengan paksi Y. Tapi nanti kalau korang masih belajar matematik lagi, okey, ni paksi Y, ni paksi X, korang belajar matematik lagi, masa masuk U ke, dia ada paksi Z. Saya dah tunjuk. Cukup. Paksi Z. Ada paksi Z jangan terkejut. Tu bila belajar lebih tinggi lagi lah. Okey. So tengok contoh. Okey, fungsi kuadratik. Okey, nampak? Positif betul? Positif dia senyum kan? Right. Okey. So bila kau tengok, kau dah tahu dah. Oh, senyum. Senyum. Senang je ni. Okey, senyum dah tahu dah. Okey, melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Allah. Okey. Nampak? Kalau kau tengok, okey, saya tulis balik. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Ni, kosong ni mewakili X. 4 ni mewakili Y, betul? Koordinat. X tu untuk, kosong tu untuk X. Y tu 4. So tempat X ni gantikan dengan kosong. Allah, dah jadi kosong senang nak kira kan. Tempat Y di mana? Mana Y? Tak ada Y pun kat sini ke? Ni Y. Ni Y. Fx, Zx, Px, Ali X, Hani X, kan? Faris X. Semua tu adalah nilai Y. So kau gantikan nilai Y itu dengan 4. Dah ni kosong. So C dia 4. Senang-senang dapat 4. Tapi buku teks ini je lah yang ditunjuk. Itu je. Dia tak tunjuk yang sebelah bawah ni. Kan? Itu saya tunjuk. Okey, tengok sekali lagi. Tengok yang B pula.
Okay. So, sama juga persamaan yang sama. Ingat kalau saya tulis fx tu adalah mewakili y. Right. X kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okay, tengok y kena gantikan dengan ni x, ni y kan? Okey. 3. X kuasa 2 gantikan dengan negatif 1. X tu gantikan dengan negatif 1 kan? 3 kasi kan? Okey, negatif 1 kuasa 2? 1. Negatif 3 kali negatif 1? Positif 3. Okey, 1 tambah 3? 4. Tambah C. Bawa 4 ke sebelah. 3 tolak 4? Negatif 1. Jangan tengok, jangan kerja kat buku teks. Tengoklah macam mana dia buat. Itu je. Lepas tu korang tak faham-faham. Kan? Tiba-tiba je. Oh, jawapan dia negatif 1. Okey. Ni pun kau tak tahu mana datang ni. Ni apa benda ni? Datang mana-mana. Dia cuma-cuma gantikan ini. Tapi saya dah tunjuk jalan kerja yang penuh. Sebab tu tengok. Buku teks saya tunjuk. Saya tunjuk yang kerja yang sepatutnya kat situ. Okey? Okey, jelas? Jelas alright. Okey. Tadi kita dah cerita tadi. Dan di sebelah menunjukkan dua graf kuadratik y fx dan y gn dilukis pada garis sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Ingat tak tadi? Ni P ni. Kan saya kata kalau A P itu kat sini ini 3. Sekarang ni dia makin tengah-tengah. Ingat tak tadi? Makin besar nilai A, makin mengecil betul? Makin besar nilai A, tadi dia macam ni, dia jadi kecil kan? So makin kecil, makin tengah-tengah. Betul? Jadi nilai P itu sepatutnya lebih besar pada 3 ke kurang pada 3? Kurang. Yes. Nampak? Kurang pada 3 nampak? Ditulis. Kurang pada 3. Tetapi tak boleh kurang daripada kosong. Kalau kurang pada kosong, maksudnya graf dia jadi flat. Flat lah, tak adalah nilai. Okey, jadi korang kena tulis jawapan. Mesti kurang sebab kalau dia kat sini yang graf dia ni 3, dia nak tenganga, kan tenganga ni, dia menjadi semakin kecil, betul? So P akan jadi makin kurang. Tetapi dia tak boleh kurang daripada kosong. Faham tak? Boleh faham tak? Tak faham, saya terangkan lagi. Tak faham? Okey. Okey. Sebenarnya kalau ni kena contoh lagi. Okey, inilah satu. Latihan tu mesti masuk minggu depan kita terus. Okey. Asalnya graf dia kurus. Graf kurus, kurang makan. So, graf dia adalah fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Okey, fokus pada nombor 3 ni. Ingat tadi rules yang kita belajar, sebelum x kuasa 2 dia adalah a. Okey, semakin besar, semakin kecil dia punya, kan dia melengkung. Mula-mula dia tengah-tengah. Mana? Tengah-tengah, kan? Lepas tu dia mengecil macam ni. Maksudnya yang ni A dia semakin besar. Sekarang A dia adalah 3. Bila dia tengah-tengah, A dia semakin berkurang ke semakin bertambah? Berkurang. Tak. Okey, so ni. Katalah ni A sama dengan 1. A sama dengan 2. A sama dengan 3. 2,
3. Nampak? Dia macam ni, dia semakin mengecil, A dia semakin besar. Kalau dia tulis di sini, A semakin mengecil, dia punya nama dia semakin besar. Okey. Boleh? Alright. So, jawapan dia kena tengok kalau yang maksimum dekat A dekat 3 X kuasa 2 kan dibagi 3, nilai P mesti kurang daripada 3, tetapi tak boleh kurang daripada, mesti lebih besar daripada kosong. Sebab kalau kurang pada kosong, dia akan jadi flat, tak ada graf lah. Tak ada bentuk kuadratik. Graf ni kita panggil kuadratik. Kuadratik ni maksudnya korang tengah belajar kuasa masa form 3 dulu, korang belajar kuasa 1. Kalau korang ingat Y sama dengan MX plus C. X saja kan, tak ada kuasa. Kuasa dia kuasa 1. Ini masa form 3. Banyak PKP kan. Ni sekarang ni kuasa 2. Fokusnya graf macam ni, senyum tak senyum tu je. Okey. Tapi korang kena ingat apa yang korang belajar masa form 3 nanti dia akan tanya juga masa SPM. Dia tanya sebab tu rasa sambil-sambil ni saya akan ceritakan juga. Sambil-sambil belajar tu saya akan ceritakan juga. Okey? Boleh faham dah itu? Okey, dah cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Teacher nak cakap apa-apa ke teacher? Tak ada ya? Okey, bye. Nak cakap ke teacher? Tak ada, bye.